Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar kimia tingkatan 5. Okay, so insyaAllah tak lama lagi kita akan bermula sekolah. InsyaAllah, okay, kalau dipanjangkan umur. Okay, so hari ni kita nak belajar bab 4 polimer. Okay, bab 4 ni bab yang ke-12 lah. Bab 4, lepas tu bab 5. Bab 4 ni saya assume dalam seminggu dah boleh habis. Minggu depan insyaAllah dah boleh habis lah sebab dia ada 3 sahaja subtopik kat dalam ni dan bab ini, bab 4 ini dan bab 5 yang akan datang hanyalah melibatkan pembacaan. Kiranya melibatkan knowledge. Tak ada dia melibatkan mengenai apa kita panggil pengiraan, tak ada. So ini semua adalah knowledge. So maksudnya bila kamu baca, insya-Allah kamu akan dapat. Okey, so kita slow-slow sahaja untuk bab ini, tak ada banyak benda pun. Okey, dalam bab ini, bab 4, apa yang perlu kamu belajar adalah 3 subtopik. Okey, topik yang pertama, subtopik yang pertama adalah polimer. So hari ini kita nak tengok apa itu polimer. So kemudian kita akan lihat getah sintetik asli. Okey, yang ini mungkin insya-Allah minggu depan dan getah sintetik pun minggu depan insya-Allah. Okey, sebenarnya dalam bab ini adalah kalau dalam KBSM dulu adalah kamu akan belajar pelajar yang lepas dia akan belajar semasa tingkatan 4. Okey, sekali dengan kimia perindustrian. Bab yang last sekali bab 9 dia akan combine, dia akan sekalikan dengan yang kamu belajar alloy, yang belajarkan komposit. So semua tu dia ajar semasa bab tingkatan 4. Okay, tapi kali ni untuk KSSM dia splitkan polimer sahaja. Sebab kalau dulu masa dekat universiti memang cikgu ada ambil satu subjek yang namanya subjek polimer. Alhamdulillah cikgu lulus. Okay, so subjek polimer ni adalah salah satu subjek kalau kamu tengok dia lebih kepada organik lah. Okay, dia lebih kepada organik yang mana kalau kamu lihat, kalau kamu lihat dia lebih kepada knowledge and content. Okay, so siapa pelajar yang baru hadir, sila isikan link kehadiran. Okay, cikgu tak tanda lagi. Okay, terima kasih. Okey, jom kita lihat. Jom kita lihat apa yang akan kamu belajar hari ni. Okey, so kamu tahu ya, pelbagai penggunaan polimer dalam kehidupan kita seharian. Okey, kehidupan kita seharian kebanyakan ni dia menggunakan polimer. Dia menggunakan polimer untuk meneruskan kehidupan dalam aplikasi kehidupan. Even though you pergi ke pasar raya. Pasar raya pun menggunakan plastik. Plastik itu adalah polimer. Tak payah nak pergi jauh-jauh shopping mall. Dekat rumah kamu pun ada dah banyak jenis polimer. Apa-apa barang yang dibuat daripada plastik itu adalah polimer. Contoh pipe. Pipe daripada plastik. PVC itu adalah plastik. Polystyrene untuk bungkus makanan itu adalah sejenis polimer. Okey, so pelbagai jenis polimer yang digunakan dalam kehidupan seharian kita. Okey, adakah kamu tahu berapa jenis polimer dalam kehidupan kita? Jom kita lihat. Okey, polimer, dalam bab polimer ini, dalam subtopik polimer, yang pertama cikgu akan terangkan mengenai apa itu polimer. Okey, yang kemudian kita akan tengok apa tindak balas polimer, nak jadi polimer, apakah nama tindak balas, nak hasilkan balik kepada dia punya bahan monomer tu apa nama tindak balasnya. Dan kita nak lihat adakah wajar penggunaan polimer dalam kehidupan harian. Okey, so ini adalah subtopik yang baru. Okey, yang ini subtopik yang lama tapi dikembangkan menjadi satu subtopik. So, that is important. So, bagi saya dia sangat penting lah sebab dia dah beza kan. Dia dah splitkan tu maksudnya bab ini bab yang mungkin bagi saya bentuk soalannya mungkin dia akan buat untuk aplikasi. Bagaimana penggunaan polimer ni wajar tak penggunaan polimer ni dalam kehidupan kamu. Okey, jom kita lihat yang pertama. Kamu tahu tak apa sebenarnya maksud polimer? Okey, sebenarnya maksud polimer ialah dia adalah satu molekul yang panjang. Molekul panjang dia daripada sub-sub unit yang kecil. Sub-sub unit yang kecil yang kita panggil unit asas itu yang kita panggil sebagai monomer. So yang ini
polimer ialah molekul berantai panjang yang terhasil, yang terhasil daripada pencantuman banyak ulangan unit asas. Apa ulangan Ya, unit? Ya, cikgu punya screen tu kabur tu. kabur ya? Tak nampak? Tak nampak apa. Tak nampak apa? Okey, sekejap ya cikgu. Nampak apa? Tak nampak langsung ya? Nampak tapi kabur. Tampak tapi kabur. Okey, sekejap. Okay, yang ini nampak? Yang skrin yang ini nampak tak? Syamil, yang ini nampak? Nampak je. Yang ini nampak. Okey. Okey. So, polimer ialah molekul yang berantai panjang yang terhasil daripada pencantuman banyak ulangan unit asas. So, ulangan unit asas tersebut kita panggil dia sebagai monomer. Maksudnya, polimer ni dibuat daripada unit-unit asas yang kita panggil sebagai monomer. Okay, yang kita panggil sebagai monomer. Okay, so tindak balas pencantuman monomer-monomer ni kita panggil tindak balas pempolimeran. Apa yang maksudnya tu? Nak buat polimer, nama tindak balasnya tindak balas pempolimeran. Okay, tindak balas pempolimeran. So, polimer ni sebenarnya kita boleh sumber polimer ni, kalau nak tahu pelbagai jenis sumber polimer. Kita ada sumbernya daripada sumber semula jadi dan kita juga ada sumber daripada buatan manusia. Jom kita lihat apakah sumber-sumber polimer. Untuk nota yang pertama, sila salin maksud dulu polimer. Dan yang ini tindak balas, nama monomernya, nama unit asasnya monomer dan nama tindak balas adalah pempolimeran. Ingat ya, tindak balas pempolimeran. Soalan ni kerap sekali dia keluar. Dia tanya, apakah nama proses tindak balas untuk membuat polimer? Tindak balas pempolimeran. Apakah nama unit asas untuk menghasilkan polimer? Namanya adalah monomer. So itu yang akan kamu belajar. Okay? So, polimer. Sumber polimer kita boleh dapat kepada dua jenis. Iaitu yang pertama daripada semula jadi. Yang kedua adalah sintetik. So, kalau kita cakap mengenai semula jadi ni kita diperolehi daripada alam sekeliling. Kita perolehi daripada alam sekeliling. So, kamu boleh tengok buku teks muka surat 144. 144. So, kemudian apa cikgu dekat alam semula jadi kita? Apa yang ada dekat sekeliling kita? Dekat sekeliling kita kamu makan nasi kan? Nasi itu adalah salah satu kanji, iaitu dia adalah sejenis polimer. Nasi dibuat daripada kanji. Kanji itu adalah sejenis polimer yang mana yang terhasil daripada glukosa. Nasi. Kemudian protein. Kamu makan nasi. Kamu mesti nak makan ikan ke, nak makan daging ke, nak makan ayam. So, protein daripada daging, ikan, ayam. So, dia pun adalah salah satu jenis polimer, iaitu yang mana unit asasnya kita panggil dia sebagai asid amino, sebagai monomer dia. So, protein, nama yang besar polimer dia, nama monomer dia adalah asid amino. Macam yang tadi, kanji adalah polimer, tapi dia punya monomernya adalah glukosa. So, kemudian, polimer sintetik pula, polimer sintetik pula diperolehi melalui tindak balas kimia di dalam makmal atau di kilang-kilang. Tindak balas kimia di makmal atau di kilang-kilang. Maksudnya man-made lah. Manusia yang buat. Manusia yang buat polimer tersebut. So contohnya apa? Pernah tak dengar perkataan nylon, polietina, polistrina, PVC? Itu adalah salah satu contoh polimer sintetik. So, adakah kamu tahu bahawa plastik yang kamu gunakan itu adalah nama umum? Namanya general name lah. Nama umum untuk polimer sintetik. So,
Teknologi sekarang memang sangat canggih. Dia nak menghasilkan plastik dengan pelbagai ciri istimewa. Contohnya plastik buat tong sampah. Plastik nak buat rak. Contoh. So dia punya ciri dia sendiri. Okay. So cikgu ulang lagi sekali. Polimer ada dua jenis. Polimer sumber semula jadi polimer sumber daripada sintetik, iaitu daripada hasil buatan manusia. Polimer semula jadi, contohnya apa tadi? Kanji, protein. Okay. Monomer untuk kanji apa? Glukosa. Protein tadi apa? Asid amino. Okay. Untuk yang polimer sintetik, man-made, manusia yang buat tu, okay, contohnya polietina, polystyrene dan PVC. Okay. Dia digunakan secara meluas, okay, dalam sektor perindustrian. Okay, kita buat memang secara luas. Okay, secara meluas. Okay, ini adalah contoh-contoh polimer semula jadi dan sintetik. Kamu boleh ambil satu ataupun dua lah contoh. Okay, yang ini yang cikgu terangkan tadi. Okay, contoh lagi yang tadi cikgu tak terang lagi, getah. So dalam topik ini pun kita akan belajar mengenai getah. Getah asli yang kamu selalu tengok dekat TV tu, saya dulu tolong mak saya toreh getah. Tak percaya? Percaya tak Syamil? Cikgu dulu masa kecil cikgu kerja toreh getah. Kocek, Saya tu. percaya? Cikgu ada kebun kat belakang, tapi bukan kebun cikgu lah, kebun atuk cikgu. Yang mana atuk kata boleh pergi kutip hasil. So kami pun kutip hasil. Mak saya pukul 6 dia dah pergi menuri getah. So nanti dalam tengah hari macam itu ataupun petang saya akan kutip getah yang dah beku. Kutip getah beku, keringkan, lepas tu saya jual. Saya jual naik apa? Naik kereta ke naik motor? Mestilah naik motor. Zaman tu mana ada kereta lagi. Saya ikat guna-guni. Saya ikat dekat, apa namanya? Dekat motor. Terus pergi kedai jual. Bukan setakat getah. Cikgu pun jual kelapa sawit. Kelapa sawit yang biji, bukan biji yang tandan besar. Confirm lah cikgu tak dapat angkat. Yang kecil-kecil tu cikgu kutip kan orang lepas cop sawit tu. Terturun, terjatuh. Lepas tu benda yang kecil-kecil biji sawit tu cikgu kutip. Masuk dalam guni cikgu jual. Dulu hidup susah Syamil. Tak macam koma semua sekarang ni. Semua ada. Internet, data full unlimited. Bak kata Syamil. So sekarang ni sangat bersyukurlah dengan apa yang ada. Dulu kami hidup susah. Wah tak payah dah nak cerita kesusahan cikgu. Mesti menyampah kau mendengar. Okay, so getah asli that is a polymer. Dia adalah salah satu polimer yang mana monomernya isoprena. Okay, ini contoh-contoh lah. So kamu kena tahulah. Protein, asid amino. Selulosa, glukosa. Kanji, glukosa. Sintetik ni sebenarnya pula buatan manusia daripada perindustrian. Yang ini senang tau nak ingat. Yang macam tadi semula ni susah sikit. Kalau yang sintetik ni, kalau polimernya kau tambah je poli atas depannya. Poli depannya. Yang hujung ni dia punya monomer. Kau tengok ni. Monomer untuk sintetik polystyrena, styrena. Bila dia jadi polimer, dia jadi polystyrena. Nampak tak? Itulah senang nak cari polimer ni. Kalau yang semula jadi tu susah sikit lah. Tapi yang macam sintetik ni senang. Okay, contohnya monomer dia propina. So, kalau dia jadi polimer namanya polipropina. Kalau PVC. PVC tu vinyl klorida. Dia punya nama subunit asas dia vinyl klorida. So, nama sintetik dia adalah polyvinyl klorida. So tambahkan sahaja poli. Okey, jom kita lihat. Okey, ada berapa jenis polimer? Cikgu yang tadi tu apa? Yang tadi tu sumber polimer. Yang ini pula adalah jenis polimer. So kita ada kalau cikgu laju sangat bagi tahu tak Kamarul? Ini adalah topik yang perlu kamu baca. Baca. So nanti slowly baca buku. Okay. So kita ada 3 jenis polimer. Okay. Polimer yang pertama. Yang ini budak-budak sains biasa pun dia belajar. Okay. Polimer termoplastik. Kedua, polimer termoset. Ketiga, polimer elastomer. Okay. Apa beza 3 polimer tu? Jom kita lihat. Okay.
Polimer termoplastik ni, okay, dia adalah sejenis polimer yang boleh kamu acu semula, iaitu acu berulang kali. Maksud acu berulang kali tu maksudnya kamu boleh kita semula. Okay, kamu boleh kita semula. Okay, lepas kamu panaskan, kan kita kan ada kita semula kan, ada tong kita semula untuk plastik kan. So, kat mana? Macam mana dia kita semula benda tu? Takkan lagi dia buat macam botol kita yang hari tu buat apa? Alat tulis. Buat apa namanya? Pasu bunga. Tak. Yang yang kat luar tu kan dia bahagikan plastik, kaca tu semua kan. Yang plastik tu dileburkan balik. Dia acu balik. Dia jadi plastik balik. Bukanlah digunakan yang terpakai. Itu namanya reuse. Reuse. Reuse tu maksudnya guna semula. Yang ini recycle. Recycle tu maksudnya kamu panaskan balik, kamu muatkan balik, kamu acukan balik. Lepas tu jadilah plastik yang baru. Okay? Bila plastik ni dipanaskan, dia akan melebur. Okay? Dia akan melebur, mengeras dan mengeras bila disejukkan. Sebab itu jadi plastik balik. Acukan bentuk apa? Kau nak buat bentuk bulat, kau nak buat bentuk petak. So, acukan lagi sekali. So, plastik termoplastik ialah plastik yang boleh diacu semula dan boleh dikita semula. Okay? So, contohnya adalah polietina, PVC dan nylon. Okay, nanti kita nak tengok eksperimen nak buat nylon ya. Okay, hari ni best sikit. Hari ni banyak video cikgu nak tunjuk. Okay, polimer yang kedua. Okay, polimer yang kedua adalah namanya polimer termoset. Okay, apa beza dengan termoplastik tadi? So, polimer termoset ini adalah termoset tidak dapat diacu semula. Maksudnya polimer tersebut tak boleh nak kita semula lah. Bila kamu panaskan habis-habis macam itu. Dia tak boleh kita semula. Dia tak boleh diacu balik. So, plastik termoset ni, okay, dia biasanya akan terurai, hangus bila dipanaskan. Okay, dan tidak dapat dikita semula. Sebab dia tak dapat diacu semula. Sebab itu dia adalah plastik yang tak boleh dikita semula. Okay, contohnya melamina dan bakelite. Okay, apa kegunaan melamina dan bakelite ni? Search dalam Google. Selalunya yang bakelite ni yang buat plug. Plug ni. Plug. Soket plug tu. Ini bakelite. Okay. Bakelite. Dia tak boleh nak kita semula. Kau buat, pakcik. Saya nak jual saya punya ni, pakcik. Boleh tak pakcik saya nak jual kita semula? Tak yang diterima. Botol yang lain tu boleh terima. Tapi yang itu dia jenis termoset, dia tidak akan dikita semula. Okey, faham ya? Okey. Ketiga, polimer yang ketiga adalah polimer elastomer. So, elastomer ni dapat diregang dan dikembalikan kepada bentuk asal selepas dilepaskan dan sifat elastik. Benda ini selalu kalau macam ini contohnya getah. Itu yang dia buat, getah styrena butadina. Yang getah styrena butadina tak silap saya lah. Kalau saya silap minta maaf ya. Tak silap saya untuk digunakan untuk menurap jalan. Kalau apa namanya dekat overseas, sebab itu jalan memang cantik. Jalan bukan macam kita lobang, lepas tu tar balik, lobang, tar balik tak. Yang ini dia memang serap tekanan. Memang bagus. So dia tak ada lobang-lobang dah, tapi mahal lah. Mahal lah sebab dia dibuat daripada getah, ya, daripada sumber getah. Sumber getah asli lah, poliuretan. Lepas tu dia tambah lagi bahan-bahan kimia, jadikanlah jalan. Kau jangan main-main. Apa tu? Plus getah tu bukan setakat kau nak buat pemadam getah. Getah lastik. Tak. Banyak kegunaan getah. Tengok. Buat jalan raya. Okay. So, cikgu ulang balik. Polimer ada jenis. 3 jenis. Termoplastik yang boleh kita semula. Termoset tak boleh kita semula. Dan elastomer yang boleh diregangkan. Okay. So, ada 3 jenis. So, dan hafallah contoh-contohnya. Sebab itu cikgu cakap, bab ni kena hafal. Bab ini kena baca. Tak baca, tak dapat nak jawab. Okey. So, kemudian. Masuk pula tindak balas dia. Okay. Tindak balas ada 2. Okay. Tadi kita dah belajar maksud. Kita dah belajar sumber.
kita dah belajar jenis. So, sekarang kita nak tahu macam mana nak buat polimer tu. So, tadi yang pertama tadi cikgu dah ajar. Nak buat polimer, kita guna proses pempolimeran. Nama tindak balas dia, tindak balas pempolimeran. So, tindak balas pempolimeran ni pula kita boleh bahagi kepada dua jenis. Okay, jenis yang pertama, pempolimeran penambahan. Dalam bahasa Inggeris, addition polymer. Tindak balas penambahan. Okay, yang kedua adalah pempolimeran kondensasi. Nama bahasa Inggeris dia condensation polymerization. Iaitu pempolimeran kondensasi. So, ada dua ya. So, pertama, penambahan. Yang kedua, kondensasi. Okay, ingat tau. Ada dua tau. Sebab tu cikgu kata, bab ni banyak membaca. Ingatlah korang. Okay, apa tu cikgu proses penambahan? Okay, penambahan ni, okay, proses pempolimeran penambahan ni, yang mana kamu tahu kan, ingat balik, apa cikgu kata maksud polimer? Maksud polimer tadi, dia adalah rantai yang panjang daripada unit-unit asas. Unit-unit asas tu kita panggil monomer. So, untuk pempolimeran penambahan ini, maksudnya dia monomer tu banyak-banyak, dia adalah satu jenis yang sama. Maksudnya, kalau dia adalah etina macam ini, okay, etina. So, semua monomer dia adalah etina. Tak ada tambah yang lain. Tak ada produk yang, tak ada bahan yang lain. Tidak ada. So, etina tu nanti dia tambah sehingga tak terkata. Sehingga tak terkata. So, itulah yang kita panggil poli. Poli tu maksudnya banyak. Itu yang kita namakan dia polimer. Polimer adalah daripada monomer yang banyak sekali. Jom kita lihat. Okay. So, monomer dia kata, okay, pempolimeran penambahan berlaku apabila monomer mempunyai ikatan kovalent ganda 2. Maksudnya dia ada C double bond C. Kita dah belajar sebatin karbon. Ini adalah alkina lah. Okay, yang mana dia bertindak balas antara satu sama lain. Okay. Ini pula contoh-contoh. Ini selalu keluar ni. Yang ini. Cikgu tak tipu. Selalu keluar. Okay, contoh. Okay, kalau kita ada etina. So, ini adalah etina. Nampak tak? Dia ada ikatan ganda 2 kat sini. Nama etina. Ingat tadi tak? Ingat lagi tak yang cikgu cakap tadi? Kalau dia polimer, kita panggil dia polyetina. Sebab tu terhasillah polyetina. Cikgu, macam mana boleh jadi macam ni? Sebenarnya macam ini. Cikgu lukis. Okay, etina ni, okay, gabung lagi etina. Gabung lagi etina. Gabung lagi etina. Sehinggalah tak terkata jumlah dia banyak. So, itu yang kita panggil subunit yang terhasil daripada gabungan subunit. Inilah kita panggil subunit. Subunit dia adalah monomer. Maksudnya, etina ni gabung banyak sehingga tak terkata. So, bila kamu kena, dia kata lukiskan polimer daripada etina. Lukiskan. So, kalau soalan dia suruh lukiskan, yang ikatan ganda 2 ni kamu pecahkan. Okay, bila kamu pecahkan, kamu letakkan single bond. Ikatan single. Ikatan tunggal. Okay, bila ada ikatan tunggal dekat sini, so, kamu buatkan dia punya garis panjang sini, garis panjang sini. Okay, dah. Okay, kamu ambil satu je. Monomer kau tak payahlah kau ada sambung banyak-banyak. Dia ini menunjukkan monomer ni berulang banyak kali. Okay, unit asas ni berulang. Lepas tu buatkan bracket. Bracket tak boleh buat macam ni ya. Bracket tegak. Okay, semua tegak tadi yang bentuk macam itu. Ini pernah keluar satu soalan SPM tahun 2020. Saya tanda hari tu. Memang keluar dan ramai budak salah bila tak tulis N. Salah dia tak tulis N dia. So, confirm dia akan salah. Ingat tau. Kena N. N ni menunjukkan bilangan monomer dia banyak. Tak terkata. Memang sangat banyak. So, ini adalah polimer dia. Maksudnya, bila polimer, double bond tadi, yang ikatan ganda 2 tadi, kamu pecahkan dia, jadikan ikatan tunggal. Okay, bila dia jadi ikatan tunggal, inilah polimer. So, nama dia, apa-apa pun cikgu kata, kalau polimer, mesti tulis perkataan poli. Polyetina. Contoh, polyetina. Okay, sebab nama monomer di sini etina. Okay. So, apa ciri polyetina?
tahan lasak dan kuat. Okey, contohnya kamu pakai beg plastik. Okey, beg plastik itu adalah polimer, polietina. Botol plastik yang kamu buat hari tu, buat hiasan-hiasan lah, buat apa namanya, alat tulis lah, apalah. Itu adalah botol plastik dan plastik pembungkus, bungkus makanan lah. Okey, yang seterusnya propina. Okey, kalau kamu tengok propina ni dia ada ikatan ganda 2 dekat sini. So dia ada ikatan ganda 2 dekat sini, kemudian dia ada CH3. Cikgu Syamil kan, Syamil kata, Syamil selalu dia buat soalan karbon ni. Dia kata, cikgu kenapa dia bengkok kan? Kenapa cikgu tak buat macam ni? Kenapa cikgu tak buat macam ni? Kenapa dia bengkok kan? Sebab saya bila nak jadikan dia polimer, saya nak putuskan ikatan ganda 2 ni. Bila saya nak putuskan ikatan ganda 2, lepas tu saya nak buat bracket. Takkan saya nak langgar dengan CH3. So CH3 ni cikgu bawa dia ke bawah. Gitu. Cikgu bawa ke bawah. So nanti yang atas ni, yang H tadi, H ni dah terlebih ni. Yang ini, so sini akan ada, bolehlah buat bracket. Bila kamu letak kat sini CH3, so sini bolehlah kamu buat bracket. So ikatan ganda 2 jangan lupa buang. Jadi ikatan tunggal. Okey, buatkan bracket, jangan lupa tulis N. Polipropina. Okey, so ciri dia adalah tahan lasak. Okey, kegunaan dia nak buat alat permainan dan tekstil. Okey. Kemudian, kloroetina. Yang ini kloroetina ni nak buat PVC. PVC yang buat batang paip. Batang paip tu PVC. Okey, yang ini kloroetina. Kloroetina. Nampak ada 2? Etina. So, bagaimana nak buatkan monomer dia? Pecahkan ikatan ganda 2 ni. Okey, pecahkan. Kemudian, kamu buatkan bracket. Tat. Panjang tau. Okey. Kemudian tuliskan N. Pelajar dia suka lupa N. Tapi tiba-tiba pula dia buat ganda 2 kat sini. Tak boleh lah. Salah lah. Sebab polimer dia tak ada ganda 2 kat situ. Okey. So be careful ya. Okey, untuk PVC dia punya ciri dia kuat dan keras. Nak buat pipe air. Okey, penebat elektrik. Okey. Yang ini pula stirina. Yang kamu buat makanan plastik, nak bungkus makanan polisterin tu, Aiman, beli polisterin kat kedai. Mak kamu kata, oh mak, saya dah belajar mak. Polisterin tu mak, dia polimer tau. Nama monomernya stirina. Ya Allah, bangganya mak kamu Aiman, kamu cakap macam itu. Lepas tu kamu pun explain dengan mak kamu. Oh mak tahu tak? Dia punya bentuk macam ni. Cikgu, nak perlu hafal ke macam ini cikgu? Tak perlu hafal. Selalunya dia akan keluar bentuk monomer dia buatkan polimer. Ataupun daripada polimer ni dia suruh carikan monomer. Itu soalan SPM dia macam itulah. Yang ini nak jadikan polimer. Lepas tu nak jadikan monomer. Kenal pasti apa monomer dia. Apa-apa pun kalau monomer dia mesti kamu letakkan ikatan ganda 2 tau. Jangan lupa tau. Buat ikatan ganda 2. Okay, contoh macam ini. Mana ikatan ganda 2 dia? Ikatan ganda 2 kat sini. So, kat mana bracket yang dia akan buat? So, bracket akan buat di antara C kat sini. Putuskan ikatan ganda 2. Okay, putuskan. Buat bracket. Okay. So, polystyrene. Apa sifat dia? Ringan, penebat haba. Penebat haba dan pembungkus makanan. Itu adalah kegunaan dia. So, ini adalah polimer. Jenis proses dia adalah penambahan. Apa tadi penambahan? Ulang balik. Penambahan tu maksudnya dia tambahkan monomer ni jadi panjang unit. Benda yang sama. Maksudnya apabila monomer ikatan kovalent ganda 2 di antara karbon bertindak balas antara satu sama lain. Itu adalah tindak balas penambahan. Faham tak semua? Faham tak? Haiman, faham tak Man? Dah lama tak jumpa. Wana faham? Laju sangat ke? Kamarul ada? Kamarul faham Kamarul? Ada faham sikit lagi. Okey, mana yang tak faham tu? Yang faham sikit tu, faham yang tak banyak, yang tak faham tu yang mana? Cakap cikgu. Kamarul? Kena baca. Sebab tu sebelum masuk kelas, kena baca dululah apa yang cikgu akan ajar. Okay, nanti cikgu akan ulang balik. Okay, terima kasih Wana. Okay, nanti cikgu akan ulang balik. Ulang balik dalam bentuk mind map. Okay, jangan risau. Okay.
Kemudian, sewaktu dia kata tindak balas ikatan ganda dua ni, tadi cikgu kata apa? Ikatan ganda dua akan buka. Ini cikgu cerita tadi. Ini itina tadi. Ikatan ganda dua ni dibuka. Maksudnya ikatan ganda dua ni nanti dia buka. So, nanti dia akan sambung di antara ini kita panggil monomer. Monomer pertama, monomer kedua, monomer panjang-panjang-panjang digabung banyak-banyak. Dia buka ikatan ganda dua ni. Lepas tu ditambah pada rantai molekul untuk menghasilkan polimer. Kemudian bila dia pecah sahaja double bond ni, ikatan ganda dua ni, dia buat ikatan apa nama? Ikatan single kan? Ikatan single kita panggil apa? Ikatan tunggal. So ikatan tunggal, so kamu sambungkan je lah. So maksudnya polimer kamu, monomer kamu yang ini. Ni yang pertama, yang tadi. Ni kedua. Ini ketiga. Ni soalan selalu keluar macam ni. Soalan kata, kenal pasti apakah monomer yang ada pada polimer di atas. Contoh, ini monomer. So, ini adalah monomer dia. Lepas tu dia kata, namakan apa monomer tersebut. So, kau nak namakan, kau buatlah double bond dekat sini. Ikatan apa ganda dua dia. Buat ikatan ganda dua. Oh, ni namakan. Ini organik. Kalau dulu organik pun tak payah nak menamakan ni. So, kena tengok balik lah organik. So, dia ada dua C. Dua su E. It. So, dia ada ganda dua. Ina. So, itina nama dia. Nah, monomernya kita panggil itina. Itina. So, bila dah jadi polimer, kita panggil dia polyitina. So, kalau dia suruh lukiskan, kamu lukis yang ini je. Kamu lukis yang ini. Jangan lupa letak N. Okay? So, soalan dia akan repeat macam itu je lah. Selalunya lah. Sebelum ni, KBSM dia macam itu. KBSM dulu, dia akan kata, lukiskan monomer. Ataupun lukiskan polimer. Ataupun dia kata, kenal pasti daripada yang atas ni, dia buat panjang-panjang ni, kenal pasti dan lukiskan monomer ya apa tu dari monomer itu. Okay. So kamu kena tahulah bagaimana nak lukis. So slow. Okay, kita belajar hari ni kita slow aje. Okay, kita relax je sebab hari ni dia tak ada tough, dia tak mengira. Dia tak menghafal banyak sangat. Menghafal lah juga tapi slow. Okay. So polietina tadi cikgu kata apa? Buat botol plastik. So ini produk dia lah. Okay. So, yang ini dia kata kumpulan fenil ialah hidrokarbon siklik dengan formula C6H5. Ini namanya benzina. This is we call benzina. Oh, bahasa English cikgu. Ini adalah benzin. Yang mana benzina ni dia bentuk ring. Bentuk ring ni memang kita lukis macam ni. Sebenarnya molekul dia seperti ni. Dia ada C double bond C double bond C yang ini. Ini. Tapi bila dilukis ni cikgu, bila dah lukis saya dah ting-tong cikgu. Jangan risau. Benda ini sebenarnya ni je. Bila kamu keluarkan jadi C dengan H ni, semua jadi macam ni je. Nanti kamu akan jumpa banyak benda ni masa kamu matrikulasi, masa kamu tingkatan 6. Percayalah cakap saya. Kamu akan guna benda ni. Bagaimana dia terbentuk apa semua kamu akan belajar tingkatan 6 dan form 6 nanti insyaAllah. Okey, kemudian. Tadi pempolimeran penambahan. Apa tadi yang kamu kata penambahan? Sama. Monomer yang sama, kamu tambah, jadi besar. Okey? Kemudian yang kedua, jenis tindak balas yang kedua, iaitu pempolimeran kondensasi. So, yang kondensasi ni pula tadi jenis yang sama. Kalau kondensasi, dua jenis monomer yang berbeza. Yang ini cikgu pun tak. Cikgu nak hafal ke? Cikgu tak payah hafal. Selalu dia akan tanya, yang ini pempolimeran jenis apa? Apakah nama tindak balas pempolimeran tersebut? Selalu dia tak ada pusing. Tak adalah dia melangkau susah macam universiti, macam form tak. Mungkin kalau yang susah tu, dia mungkin dia akan ada kebat. Yang mana dia kata wajar tak penggunaan plastik dalam kehidupan kita. Itulah. Itu salah satu contoh lah soalan untuk kebat. Okey. So, jom kita tengok. Tadi penambahan monomer sama. So, kondensasi ni jenis monomer yang berbeza. Okey. So, monomer ni terlibat memiliki dua kumpulan berfungsi. Maksudnya dia bukan yang sama. Maksudnya dia ada kumpulan berfungsi yang berbeza. Okey. Yang terlibat dalam pempolimeran. Yang mana hasil polimernya, okey,
ialah polimer dan satu produk yang lain. Nah, produk yang lain tu contohnya air ke, molekul HCl ke, okey. So, tindak balas pempolimeran kondensasi menghasilkan terilina, sejenis polister dan nylon, okey, poliester ataupun nylon, sejenis poliamida dan tunjukkan dalam ini. Oi, susahnya cikgu. So, ini adalah terilina. Dulu punya subjek KBSM dia tak ajar yang ini. Ini baru. Selalu kita akan ikut masa dulu KBSM, kita akan belajar yang ini je. Okey, sekarang ni dia tambah untuk kondensasi. So tak apalah, kita redha je lah dengan apa kurikulum Malaysia yang telah tercipta ini. So, at least kamu dah belajar polimeran kondensasi. So, nanti bila masuk dekat matrik ke, form 6 ke, kamu dah tahu. Okay? So, ini dia kata tadi polimer jenis kondensasi. Yang mana dua jenis polimer yang, monomer yang berbeza. Yang ini 1,2 etanadiol. So, nampak tak? All yang ada dua, 1, 2. Attach pada karbon nombor 1, attach pada karbon nombor 2. Ini kalau kamu punya knowledge untuk karbon compound tak strong, tenganga lah kamu. Okey. Kemudian ini adalah asid terephthalic. So ini first time kita jumpa. So dia ada ring kat sini, phenyl kat sini, kemudian dia ada OH. So dekat sini H daripada alkohol tadi, dia akan attach, dia akan combine dengan OH daripada asid. Okay, dia akan combine dekat sini, dia akan menghasilkan air. So nanti benda ini gabung dengan ini, lepas tu lagi dia repeat lagi, ini gabung ni, ini gabung ni, ini gabung ni, benda yang berbeza. So dia gabung-gabung, so monomer dia mana? Kalau dia tanya apakah monomernya, so monomernya ada dua jenis lah. Satu yang ini, satu yang ini. So dia dua jenis lah. Ini namanya polimer kondensasi. Okay, dia daripada dua jenis monomer. Okay, dua jenis monomer. Handai apa kamu? Kamu dah belajar bab polimer khusus untuk belajar polimer. Untunglah, macam KBSM dulu, ini adalah hanyalah sub sahaja. Dia tak belajar secara meluas. So, untuk kamu KSSM, dia belajar secara meluas. Baguslah knowledge. Kita suka tuntut ilmu ni, bagus. Okay. Digalakkan dalam Islam. Dapat pahala kamu tuntut ilmu tau. Okay. Asalkan yang pertama, niat kamu kena baik lah. Okay. Kedua. Okay. Yang ini contohnya nak hasilkan nylon. Sekejap lagi kita tengok macam mana nak buat nylon. Okay. So, yang ini pula. Okay, yang ini nama dia nak buat nylon mesti daripada 1,6-hexanadiamina. Amina ni yang ini. Ini amina. Okay, hexa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 karbon. Ini diamina. Di itu maksudnya ada 2 amina dekat situ. NH2 ni ada 2. 1, 2. So ada 2. So dia akan gabung dengan decanadiol dichloride. Udah. Deca. Deca ni berapa C? Deca ada berapa C? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 C. Kalau yang lupa lah. Deca, nona, apa benda dah. Hepta, hexa, penta. Kena ingat. Okay. So, dichloride. Klorida tu maksudnya ada dua klorida. 2. Nampak? Dia ada 2. So, bagaimana tindak balas dia? Okay, tindak balasnya apabila kamu punya yang ini, dia akan combine, dia akan keluar. Yang maksudnya, dia punya hasil yang baki dia adalah HCl. Yang ini. Ni baki dia. So, ini adalah kamu punya produk lah. So, bila 1,6-hexanadiamina bergabung, dia gabung dengan decanadiol dichloride, dia akan jadi namanya singkat dah, nylon. Nylon ni buat apa? Syamil, nylon buat apa? Syamil, nylon. Siapa tahu? Wana tahu tak nylon buat apa? Buat apa? Baju. Buat baju buat baju. Pakaian. Betul-betul. Buat pakaian, buat baju. Benar kan? Jom kita tengok macam mana nak hasilkan nylon. Okay, dalam makmal, okay, kita gunakan yang pertama 1,6-diamina hexana dengan decanadiol dichloride.
Okey, lepas tu kita ada serbuk natrium hidroksida dan air suling. Okey, bagaimana nak buat? Okey, jom kita tengok apa namanya? Video. Okey, kita tengok video Okey, kita tengok video. Video. Mana video cikgu tadi? Tada. Okey, kecil ke Syamil? Nampak tak? Kecil ke? Sama je ke? Ataupun tak sama? Kecil cikgu. Kecil. Okey, cikgu buat Kabur you. kabur lagi. Yelah, cikgu tak kaburkan. Okey. Ini nampak? Warna? Nampak. Ini kawan cikgu. Kau tahu ni cikgu kawan cikgu tau. Kawan cikgu ni GC, Guru Cemerlang. Dekat Ipoh, SMK Buntung. Di kami satu tim yang sama lah. Tim menanda. Okay, so kita tengok apa yang dia nak kata. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada hari ini saya Puan Wong Choi Wan dari SMK Buntung Ipoh ingin menunjukkan cara untuk menghasilkan nylon daripada bahan-bahan dalam makmal. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan bahan-bahan dan redas yang akan digunakan. Yang pertama seperti yang ditunjukkan heksa methylenina diamina, yang kedua sebaikoi diklorida, ketiga heksana, keempat sodium hidroksida dalam bentuk powder, air suling, dan radas yang diperlukan adalah beaker 250 ml, dua jenis silinder penyukat iaitu silinder penyukat 10 ml dan silinder penyukat 50 ml, dan seterusnya forceps dan juga rod catcher. Ini adalah bahan dan radas yang diperlukan untuk menghasilkan nylon. Marilah kita mula membuat nylon di makmal ini. Pertama sekali saya sudah sediakan 50 ml heksana dan juga 2 ml sebaikoi diklorida. Sekarang saya akan larutkan 2 ml diklorida ini di dalam 50 cm padu heksana. Yang saya tuang ini adalah heksana, dan apa yang saya letakkan ke dalam ini adalah sebaikoi diklorida sebanyak 2 ml. Dengan ini saya telah menghasilkan larutan 1 yang akan digunakan. Sekarang saya akan mula menyediakan larutan 2 yang diperlukan. Pertama sekali saya sediakan 3 ml heksamethylenina diamina dan juga 1 gram serbuk natrium hidroksida dan 50 cm padu air suling. Saya akan larutkan heksamethylenina diamina dan natrium hidroksida dalam air suling yang telah disediakan. Apa yang saya tuang ke dalam ini adalah heksamethylenina diamina. Diikuti dengan 1 gram serbuk natrium hidroksida. Seterusnya 50 cm padu air suling. Untuk melarutkan semua ini, saya akan kacaukan. Dengan ini, saya telah menyediakan larutan 2 yang ini adalah 2 larutan yang telah disediakan, iaitu larutan 1 dan larutan 2. Sekarang saya akan tambahkan larutan 1 ke dalam larutan 2. Apa yang tuan-tuan puan-puan dapat nampak sekarang adalah satu lapisan polimer yang telah dibentuk di antara permukaan 2 larutan ini. Saya sekarang akan menarik lapisan polimer ini, iaitu nylon, dari bahagian tengah beaker. Dan tuan-puan nampak sekarang adalah nylon yang telah dihasilkan. Dan saya akan melilitkan nylon ini dengan menggunakan rod catcher.
Apa yang dililitkan ini adalah nylon. Ini adalah nylon yang telah dihasilkan tadi, dan untuk menjadikan dia lebih pendek, saya sudah mengguntingkan dia. Untuk membersihkan nylon yang telah dihasilkan, saya akan memindahkan nylon ini ke dalam satu beaker yang mengandungi air sulit. Ini adalah proses untuk membersihkan nylon yang telah dihasilkan. Dengan ini, saya telah menghasilkan satu polimer yang namanya nylon di Makmau Kimia Sekolah. Sekian sahaja demonstrasi untuk eksperimen menghasilkan nylon pada hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Okey, habis. Okey. So, saya nak tanya, yang tadi tu prosesnya proses apa? Yang tadi tu proses pempolimeran jenis apa? Jenis apa? Kondensasi ke penambahan? Siapa dapat jawab? Kondensasi ke penambahan? Najwa? Kondensasi. Okey, terima kasih. Kondensasi. Kita buat apa kondensasi? Dua jenis monomer yang berbeza. Okey, dia tak sama. So ini adalah proses pempolimeran kondensasi. Okey. So, daripada apa yang kamu belajar tadi, okey, kamu dapat belajar. Okey, saya share sekali lagi, share screen. Okey. Ini yang akan kamu buat. So, ada banyak langkah berjaga-jaga. Okey, yang pertama kena pakai sarung tangan. Okey, kemudian lakukan tadi bunyi tadi. Itu adalah bunyi kebut WhatsApp. Okey. So, kacau larutan dengan sepenuhnya sebelum dibuang. Okey, so kena kacau lah. Kalau tak nanti dia tersekat kat pembuangan nanti susahlah pula. So, ini nylon yang akan terhasil. Okey. So, sebenarnya adakah kamu tahu? Okey. So, dah tengok video tadi. So, kita tengok pula. Okey, polimer yang ini yang kamu buat projek yang SEM 1. Cikgu bawa dah SEM 1 yang topik ini belajar masa yang hari tu. Okey. So, yang pertama, ciri-ciri polimer sintetik. Yang kamu tahu sintetik ni adalah man-made, iaitu manusia yang buat. So, ciri-ciri polimer sintetik ni yang pertama, dia adalah penebat haba yang baik. So, dia tidak mengalirkan haba lah. Ringan, kuat dan keras. Sebab tu orang suka. Sebab tu orang tu guna produk plastik. Produk plastik. Bersifat lengai dan tidak reaktif dan daya tahan haba yang tinggi. So, kegunaan polimer sintetik ada macam-macam jenis. Kamu dah buat perubatan, makmal, penggunaan dalam plastik bag, penggunaan nylon tadi yang tadilah, benang, penyadutan polimer akrilik, digunakan untuk menghasilkan bumbung kalis air. So, polimer dan alam semula jadi. Kau nampak gambar ni apa? Gambar ni dia menunjukkan pencemaran bahan-bahan polimer plastik contohnya dekat tepi pantai. So, nanti orang yang selalu buang-buang bahan-bahan plastik ke dan dekat pantai nanti, siapa yang akan makan? So, yang makan itulah haiwan-haiwan dekat dalam tu. Haiwan-haiwan dekat dalam tu confirm lah dia akan, bila dia makan, contoh ikan makan plastik, gigit plastik tu kan. Ikan siapa yang makan? Kamu yang makan. So, nanti kamulah yang akan makan ikan, kamu pun makan polimer. Satu lagi cikgu nak cakap. Pernah tak yang perempuan yang lelaki pun tak boleh juga kat dapur? Mak kamu pakai periuk apa? Kuali apa? Kuali non-stick kan? Contoh mak kamu pakai kuali non-stick. Tak cikgu, mak saya pakai kuali besi je, biasa je. Katakan. Contoh yang pakai kuali non-stick. Dia disalut warna hitam kan? Hitam, warna hitam. So, dia tak boleh melekat lah. Macam tefal, macam mogun, shogun. Macam malam tadi cikgu baru beli, tapi yang itu bukan daripada polimer, dia dibuat daripada aluminium. Yang mana kalaulah kamu masak dia, pantangnya kalau kuali jenis semacam itu, jangan guna sudet besi. Itu yang terjadi dekat, sebab tu malam tadi saya beli kuali. Sebab apa? Sebab kuali
Wali saya yang sebelum ni, saya lihat dia dah terhakis dia punya yang stick dia tu. Kiranya yang salut warna hitam tu dah hilang. Sebab apa? Dulu saya tak ada pengetahuan. So saya dah ada pengetahuan sekarang, sebenarnya tak boleh kacau guna sudip besi. Kena pakai sudip dia sendiri ataupun sudip kayu. Yang tak menghasilkan cala lah. Dia bila pakai sudip besi, dia akan menanggalkan lapisan dekat atas tu. Lapisan dekat situ dibuat daripada polimer. Okay, dia buat kalau dia keluar namanya toluene. Toluene apa tah nama dia. Dia akan keluar, dia akan menghasilkan yang mana dia akan masak sekali dengan makanan kamu. So kamu dah makan apa? Kamu makan polimer. Bahaya tak? Sebab itu budak-budak umur 20, 30 sekarang dah ada kanser. Itulah antara penyebab kanser. So kena hati-hatilah. Polimer ni walaupun tengok dia punya kegunaannya sangat wide, sangat meluas, tapi kesannya kepada kamu. Okay? So, membebel Cikgu Ziana. Okay dah. Kepelbagaian ciri yang terdapat pada polimer menyebabkan permintaan dan penggunaan meningkat selama tahun. Sebab itu pelambakan polimer sekarang banyak. Okay. Sifat setengah polimer yang tahan lasak. Okay. Dia punya sifat adalah tahan lasak. Okay. Sifat yang tahan lasak dan mengambil masa yang sangat lama. Sebenarnya berapa lama dia ambil masa? Okay. Contohnya macam ini. Engkau nanti kisah umur kau berapa? Umur kau 17 tahun. Okay, umur kau sekarang 17 tahun, yang mana umur 17 tahun sekarang ni kamu tanam satu plastik bag kat belakang rumah. So nanti umur kamu 30 tahun, tolong tengok balik plastik bag tu. Tengok, dia terurai ke tidak? So sekarang umur kamu 17, nak pergi kepada umur 30, lebih kurang 13 tahun. Kamu tengok dia, tapi ingat tau, tulis dengan diary tau. Kamu dah tanam plastik. Ini adalah tanaman plastik Aiman. Jangan ambil tau. Mak jangan korek tau. Saya nak 13 tahun lagi saya nak tengok. Tengok nanti. So, sebenarnya dia mengambil masa yang sangat lama, beribu-ribu tahun untuk terurai. Okay, yang menyebabkan masalah pencemaran yang serius. Okay, pencemaran dekat laut pula dia akan mengganggu hidupan laut. Kalau hidupan dia makan dia macam penyu ni, dia makan plastik. Confirm dia akan mati. Dan benda ini kita panggil dia mikroplastik. Mikroplastik tu maksudnya plastik-plastik yang halus-halus, yang dah terurai kecil-kecil tu. Ikan-ikan yang makan. Dia bukanlah yang makan ikan yang besar, plastik yang besar ni. Dia makan sikit-sikit. So dia akan memasuki rantai makanan. So dia akan mengganggu ekosistem dalam hidupan laut. Okay. So pusat pelupusan sampah pula dipenuhi dengan beg plastik dan tidak terbiodegradasi dan memberi kesan kepada alam sekitar. Tahu tak? Kalau macam kan, kalau kamu pergi Tesco ke TF ke Speedmart lah. Hari ni tak ada plastik tau. Hari ni hari Sabtu tak ada plastik. Itu adalah salah satu cara lah, kaedah yang kerajaan buat. Tapi kalau nak plastik, tapi pula bayar 20 sen. So ini menggalakkan orang lain bawa lah beg lain yang terbiodegradasi, tak payahlah pakai plastik sahaja. Okey, so sebab itu kita ada plastik yang senang untuk terbiodegradasi. Tak semua kedai tahu dia pakai plastik tu mahal. Plastik tu kalau kamu rasa dia punya struktur tu tak sama macam yang plastik yang biasa tu. Okey, maksudnya dia boleh kita semula. So kalau kita boleh kita semula, plastik tu jenis plastik termoplastik lah. Okey, so pelan hala tujuan, tak payahlah. Okey, yang ini pula dia kata seiring dengan teknologi diperkenalkan untuk memastikan penggunaan polimer dengan lebih selesa. Sebab tu saya kata bab ni banyak baca. So kita semua, kita semula ni adalah salah satulah. Bagaimana kita nak guna balik, kita nak sayang alam sekitar kita, yang mana kita tak boleh buang, tak payahlah kita berakhir dengan tapak pelupusan sampah yang dah berlambak sampah. Siapa pernah pergi tapak pelupusan sampah? Kesian sekarang. Sampah bertimbun-timbun dekat situ. Kebanyakan sampah dia adalah sampah plastik. Yang mana sampah plastik tu macam mana? Macam mana nak kita recycle balik? So kita kena pilih. Sebab tu ada orang yang kutip botol, kutip tin dekat tapak pelupusan sampah. Itulah guna dia orang tu. Sebenarnya walaupun kita kata, kotor lah cikgu kerja macam itu. Jangan. Jangan nak perli kerja orang. Sebenarnya, apa faedahnya? Faedahnya baguslah. At least dia dapat ambil plastik-plastik yang boleh kita semula.
atau adalah berlambak dekat situ banyak-banyak. Okey. So, sebab itu negara kita dah mengamalkan pengenalan polimer terdegradasi. Yang mana dia boleh diuraikan, utama barang plastik membolehkan pencemaran dapat dikurangkan. So, bahan tambah dimasukkan untuk membolehkan barangan plastik tersebut mudah terbiodegradasi oleh bakteria ataupun terurai sendiri dengan cahaya, iaitu fotodegradasi. Okey, dengan bakteria biodegradasi, fotodegradasi dengan cahaya. So, barangan plastik akan terurai dengan lebih cepat dan dapat mengurangkan masalah lambakan plastik di tapak pelubusan. Cikgu, apa kata kita bakar? Syamil, kau pernah tak bakar plastik? Apa yang kau nampak? Aiman, pernah tak kau nampak kalau bakar plastik? Apa dapat? Bakar plastik. Debu. Bukan debu. Kau tengok gas yang keluar tu warna hitam tak? Yes, dia gelap Ah. tu. Kan dia nampak macam kepo-kepo warna hitam kan? Asap dia warna hitam pekat kan? Itu apa benda tu sebenarnya? Sebenarnya itu tau, itu toksik tau. Kalau kamu tengok itu sebenarnya dia akan menghasilkan toksik yang boleh membuatkan pencemaran kepada alam sekitar kita. Sebab itu kalau orang bakar ke apa itu saya tak gemar sangat lah. Lagi-lagi dekat taman saya, bukan taman saya, taman rumah mak saya. Kampung, biasalah kampung. Kampung suka bakar-bakar. So, bila dia bakar plastik, dia buat asap warna hitam. Berkepul-kepul. Asap tak baik untuk kesihatan kamu dan alam sekitar kita. Yang mana boleh buatkan, hujan asid lah apa-apa. Okay? So, pelupasan sampah di samping lebih sama. Okay, yang ini adalah bagaimana plastik fotodegradasi. Yang mana foto tadi terurai dengan cahaya. Yang ini pula plastik biodegradasi. Okey. So, kalau kamu tengok dekat sini, okey, saya nak tunjuk dengan kamu nota yang ini. Okey, yang ini nota. Okey, adakah kamu nampak? Oh, kamu tak nampak. Saya kena short juga. Sharing. Ini. Okey. So, ini pernah tak tengok kalau dekat plastik tu, kat belakang plastik tu ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, 4 dan 7. Okey, kamu tahu tak? Kalau yang 1 ni maksudnya dia boleh gunakan sekali je. Okey, yang ini dia panggil petty polyetina terephthalate. Okey, yang 2 ni HDPE. Okey, yang ini polyetilena, ketumpatan yang tinggi. So ini ada plastik dia. So sejenis plastik-plastik ni dia ada jenis-jenis dia. Sebab itu kenapa cikgu yang ini nombor 1, yang ini nombor 6, nombor 7. Okay. So kena ini ada jenis-jenisnya. Kalau nombor 5 tu polipropilena. 6 tu polistrina. Okay, yang 7 tu yang lain-lain selain daripada yang di atas ni, nombor 1 hingga nombor 6. So itu adalah jenis-jenis polimer ataupun jenis-jenis plastik. So kena ingat, tengok nanti botol plastik kamu yang kamu beli dekat botol air tu, tengok. Dia nombor 1 ke nombor 2 ke nombor 3? Botol mineral tu, Aiman. Botol mineral yang kau buat yang botol plastik tu, buat alatan tulis tu, nombor berapa? Cuba tengok nanti. Nombor berapa? So ini adalah jenis-jenisnya lah. So kamu kena tahulah semua dia, okey? Okey, jom kita tengok benda yang lain pula. Okey, hari ni kita belajar santai-santai saja. Jangan stres. Ibu apa kesan dia kalau guna banyak kali? Ya Allah, kau tahu apa kesan guna banyak kali? Confirm lah nanti kalau guna banyak kali, bahan toksik akan keluar lah daripada polimer tersebut. Itu yang menyebabkan. Sebab itu, saya kan, kalau botol-botol tu kalau boleh, sebab itu yang adalah plastik botol yang boleh kamu guna untuk banyak-banyak kali. Contohnya Tupperware. Tupperware tu boleh guna banyak-banyak kali. Macam botol plastik tu dah tak boleh banyak-banyak kali lah. Kadang-kadang mak kita biasalah, mak kita simpan air kat dalam botol tu balik. Okay? So kalau boleh dia guna sekali je, lepas tu buang. Okay? Buanglah kita semula. Tapi sejenis yang plastik yang cikgu cakap tadi, 1 tu polyetina dia buat daripada polyetina. Dia dibuat daripada plastik jenis polyetina. 2, 3, 4 tu adalah jenis plastik Kamarun. Itu adalah jenis-jenis plastik. Kalau cikgu apa kesan cikgu kalau kita guna banyak-banyak kali? So kesannya kamu tengoklah. Kadang-kadang dia satu lagi plastik ni Kamarul tak boleh letak dengan bahan-bahan yang terlalu berasid ke apa ke, dia akan menghakis. Ada jenis-jenis plastik yang tahan, ada jenis plastik yang tak tahan.
Tiba-tiba kau dah tak plastik tu kamu nak letakkan cuka. Contoh botol tu. Tapi kamu tak tahu kesan dia apa. Tapi satu tu lah yang semalam tu lah saya tertengok satu video. Video tu tentang kuali tu lah. Saya cakap kuali tu. Rupanya kuali tu kalau macam kau dah masak, kau dah scratch dekat atas dia kan warna hitam. Tefal. Tefal kan dia punya coating tu warna hitam. Dia punya kuali dia tu warna hitam. Kalau tu tercalar, rupanya dia akan keluarkan satu bahan kimia iaitu polimer. Itu yang coatingkan benda tu daripada dia non-stick, daripada dia terukat. Kita dah makan polimer maksudnya. Dan apabila suhu yang amat tinggi, dia akan keluar lah. So, bila suhu yang amat tinggi, kita masak, mestilah guna gas, guna api. So, dia akan masak sekali dengan makanan kita. So, dah berapa tahun dah saya makan benda yang polimer. Itulah kesannya. So, kamu dah belajar tentang plastik, so kamu tahu kesan-kesan dia. Bukan cikgu kata, belilah barangan Tupperware. Tak, bukan. So, kamu kena tengok jenis-jenis plastik yang kamu gunakan. Okay, so plastik. Kenapa pula tengok plastik RM2? Kenapa plastik tu jual RM2? Kenapa plastik Tupperware mahal, Kamarul? Pernah tak terfikir? Kenapa kedai plastik yang eco tu boleh jual botol-botol simpan makanan tu kan RM2? Cikgu, mak saya beli Tupperware cikgu satu benda tu RM60 cikgu. Kenapa? Kenapa plastik itu RM60? Kenapa plastik tu RM2? Cuba fikirkan. Kenapa itu RM60 ini RM2? So kamu kena tengok lah ya. Okay, so kita tengok soalan uji diri 4.1. Okay, jom kita buat latihan sikit. Okay, dia tahan sikit sebelum kita habis. Okay, berapakah jenis monomer yang diperlukan untuk menghasilkan polimer? Okay, yang ini nak cikgu kata contoh soalan SPM. Dapat saja soalan macam ini, kau lukis. Kau cari mana repeating unit, unit yang berulang. Unit yang berulang. C ada CH3. Lepas tu jumpa balik C CH3. Oh, maksudnya dia berulang kat sini. Tat. So, dia kata, berapakah jenis monomer? So, monomer ni jenis yang sama. So, maksudnya dia hanyalah satu jenis sahaja. Okay, so 1A jawapannya satu jenis. So, satu jenis sahaja. Okay, lukiskan. Lukiskan ni seronok lah. Senang je. Okay, lukiskan. Ambil ini. C. Kemudian kau buat CH3. H. Kemudian H. Cikgu kata apa tadi? Ada double bond, ikatan ganda 2. Okay? So, senang je. Lepas tu namakan. Oh, yang ini cikgu tadi dah ajar dah. Namanya apa? Siapa dapat jawab? Apa namanya ni? Ada berapa C? 1, 2, 3. So, nama dia adalah Nah, 1, 2, 3. Yang saya kata saya kiokkan dia ke atas, ke bawah tadi. Inilah propina. Okey, dah siap nombor 1. Okey, nombor 2. Polimer sintetik lebih kuat dan tahan lama. Ya, betul. Polimer sintetik memang tahan lama. Okey, berbanding polimer sebelum jadi. Wajarkan penggunaan polimer sintetik. Maksudnya kalau kamu kata wajar, kamu dapat markah. Kalau kamu kata tak wajar pun, kamu dapat markah. So, kamu bagilah salah satu. Okey. Yang pertama, kamu cakaplah. Polimer dapat digunakan. Okey, saya tulis ya. Okay, saya tuliskan poin yang pertama. Kamu kata polimer. Okay, tulis tau. Dapat digunakan sebagai bekas penyimpanan bahan kimia. Okay. Atas sifatnya. So, ada juga jenis sifat polimer yang tahan bahan kimia, yang rintang bahan kimia. Contoh kau simpan sabun. Sabun selalu packaging semua dalam bentuk plastik kan? Mana ada bentuk kaca? So, maksudnya dia tahan kepada bahan kimia dan tahan haba. Okay, ada yang tahan haba. Okay, contohnya macam polimer PVC. Okay, PVC ni kita gunakan dia dalam sebagai pipe api. Sebagai pipe air. Pipe air. Kenapa? Kalau kita guna, apa beza kalau kita pakai pipe yang jenis besi?
kita guna pipe besi, apa beza dengan pipe PVC? Boleh tak bagi idea? Kenapa kita guna pipe tu daripada PVC? Kenapa tak guna daripada besi? Kenapa? Syamil? Aiman, boleh bagi tahu idea tak? Bagi idea. Kenapa kita tak pakai? Kalau Ha. paip besi ni boleh bekat. Ya, pipe besi tu akan bekat. Siapa yang minum air? Kamu yang minum air. So, pipe besi kena mostly adalah daripada PVC. So, kenapa? Kerana kamu tulislah tahan lama dan tidak mudah rosak. Okay, maaf ya cikgu tulis short form. Okay. Yang ini dia punya apa namanya? Wajar. Kalau tak wajar pula, namun oleh kerana polimer sintetik tahan lama, tahan lama. So, polimer sintetik. Siapa yang lambat nanti boleh play balik cikgu punya video. Perlu dilupuskan dengan cara yang betul dan tidak mencemarkan alam. Dilupuskan dengan cara yang betul agar tidak mencemarkan alam. So, inilah. Yang ini dia punya wajar, yang ini tak wajar lah. So, tak wajar sebabnya kalau polimer ni pun, kalau kamu gunakan pun, dia akan mencemarkan alam sekitar. Bahan polimer sintetik itu biasalah. So, saya tengok balik. Jom kita belajar balik. Kita tengok balik, kita revise sebelum kita habis untuk waktu tutorial. Kita tengok satu benda. Saya nak tunjuk satu benda. Bukan tunjuk, saya nak ulang balik apa yang kamu belajar tadi. Boleh ya? So, ini. Oh, cikgu tak ada play ke? Stop sharing. So, cikgu sharing yang ni. Kita tengok balik, ulang kaji balik apa yang kamu belajar tadi. Jom kita lukis sama-sama. So, yang pertama, kamu belajar mengenai polimer. So, kamu boleh buat dah. Polimer. Dalam polimer cantik tak saya punya pen? Polimer. Polimer tu apa? Polimer, besar sikit. So, polimer kamu boleh bahagi kepada yang pertama kamu belajar mengenai sumber. Yang pertama adalah sumber. Sumber. Kamu belajar apa sumber tadi? Kamu ada belajar dua benda. Dia ada sumber semula jadi. Kita ada lagi satu sumber adalah sumber sintetik. So, contoh kamu letaklah. Contoh satu kat sini. Contoh protein. Protein, asid amino. Ini cara nak buat nota lah. Cikgu ajar sikit lah. So, ini contohnya polystyrene ataupun kamu boleh cakap PVC ke. Ini styrena, nama dia. So, yang ini, lepas tu kamu buatlah. Kamu buat. Kemudian apa yang kamu belajar? Lepas kamu belajar sumber, kamu belajar mengenai jenis polimer. Dalam jenis polimer tadi, ada berapa banyak polimer. So, ada berapa banyak polimer. So, yang ini kamu boleh bahagi pula kepada 3 jenis. So, kamu buat nota terpulang kepada kamu. Macam mana nota kamu nak buat. Kamu belajar tadi jenis polimer. Yang pertama, termoplastik. Dekat sini, kod-kod lah mana yang terlost tadi kan. Ini termoset. Cuba buat. Kemudian kamu belajar elastomer.
Okey. Dalam ini pula kamu belajar apa tadi? Okey, apa maksud termoplastik? Boleh kita semula. Yang ini tak boleh kita semula. Semula. Yang ini boleh diregang. Okey, dah siap. Okey. Apa lagi kamu belajar? Kamu belajar mengenai tindak balas je. So tindak balas ni kamu letak kat tepi dia pula. Tindak balas. Yang ini tindak balas. Buatlah nota ikut kepada kamu. Kamu kan cantik buat nota. Okay, tindak balas kita ada berapa? Tindak balas tadi kita boleh bahagikan kepada dua. Ini cikgu simpulkan lah apa yang kamu belajar tadi. So, tindak balas kita ada dua. Okay, yang pertama kamu belajar mengenai penambahan. Okay, yang penambahan ni kau lukislah sikit. Yang ini yang kedua adalah kondensasi. So tindak balas penambahan dan so nama prosesnya adalah proses pempolimeran. Okay, kalau kamu nak tahu satu lagi dia tak tunjuk kat sini. Apakah proses nak jadikan polimer? Boleh tak cikgu daripada polimer nak jadi monomer balik? Boleh? Namanya adalah proses penyah polimeran. Yang ini tak disebut dalam buku teks. Tapi tak apa, saya bagi tahu. Okey, penyah polimeran. Penyah polimeran ni maksudnya daripada polimer nak jadi monomer balik. So ini je lah apa yang kamu belajar tadi. Okey. So kalau penambahan tadi adalah daripada apa, Syamil? Daripada unit yang sama. Okey, maksudnya monomer yang sama. Yang ini daripada monomer yang berbeza. Okey. So inilah yang kamu belajar tadi. Okey. So ini je yang kamu belajar tadi. Okey. Yang lain tu mengenai alam sekitar lah. So nanti kamu akan tengoklah apakah ciri polimer sintetik tadi. Okey. Tulis tadi kamu tulis kat sini. Apa ciri-ciri dia. Tuliskan. Okey. Yang ini apa ciri dia. Okey. So itu je lah yang kamu belajar untuk hari ni. So kerja sekolah kamu adalah macam biasa. Okey, saya tunjuk kerja sekolah kamu sikit. Allahuakbar. Mana tadi hilang? Okey, so kerja sekolah kamu ini. Okey, so cikgu tunjukkan. Cikgu tak nampak cikgu. Okey, cikgu nampak kan. Okey, cikgu stop sharing. Window. Okay, so kerja sekolah kamu adalah buku kerja. Okay, so start daripada muka surat yang pertama tadi. Okay, pertama yang ini ya. So start daripada sini muka surat 127. Okay, yang ini. So siapa yang tak tu boleh salin sikit lah. Salin sekejap. Okay, yang mana macam mana bentuk polimernya. Kalau tak tahulah. Macam mana isoprena. Okay, bentuk dia macam inilah. Okay, yang ini dia susah sikit. Ini bentuk dia. Aduh, yang tak pernah lagi keluar. Tapi tak tahu buku kerja kamu ni pelik sikit lah. Kalau saya tak berapa sangat. Sebabnya ini tak pernah lagi lah. Tak tahulah kalau KSSM ni keluar pula soalan yang gegasi macam ni. Okay, yang sebelum jadi ni sebenarnya produk ni gegasi sikit besar-besar. So yang ni lah apa yang kamu kena buat. 128, 127, 128, 129 sehingga habis untuk bab 8.1 ini. Okay, 131. Okay, yang ini kamu tadi buat eksperimen. So, tak perlulah. Okay, so ini adalah jenis-jenis nylon yang terhasil. Okay, tak payah. Ini eksperimen. Kegunaan dalam harian. Okay, dan uji kendiri. So, itu adalah kerja kamu untuk waktu tutorial ini. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, hadir kepada kelas saya hari ini. Okay, ada apa-apa soalan tak? Okay, kalau tak ada, kita sudahkan kelas kita hari ini dan jangan lupa hantar kerja dekat Google Classroom.